Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafsah binti Abdul Aziz selaku pembentang dan Dr. Kasum Ali dari Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan cadangan kajian bertajuk Kesan Pengantaraan Pemerkasaan Psikologi terhadap Perkongsian Pengetahuan dan Tingkah Laku Inovatif Pekerja. Selamat datang ke International Conference on Humanities, Business, Education, Social Sciences, Technology 2021. Pembentangan ini adalah berdasarkan kepada isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, ulasan kajian lepas. Yang ketiga, pembentukan hipotesis. Yang keempat, kerangka teori. Kelima, kepentingan kajian. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Slide yang pertama, pengenalan. Tujuan cadangan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif serta peranan pemerkasaan psikologi sebagai pengentara. Pada hari ini, inovasi adalah agenda nasional negara dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang efektif dan efisien. Jika kita lihat hari ini, persaingan kompetitif adalah sangat tinggi, berlaku disebabkan oleh kepesatan globalisasi, kepantasan perubahan teknologi, ketidaktentuan persekitaran, dan yang terkini adalah pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Oleh itu, aktiviti inovatif adalah sangat kritikal untuk memastikan sesebuah organisasi terus kekal berdaya saing. Menurut Ash 2017, selain itu untuk memastikan individu menjana pengetahuan menurut Australian 2019 serta meningkatkan prestasi organisasi menurut PARC 2016. Input kepada inovasi tidak hanya terhad kepada sumber keuangan atau penyelidikan dan pembangunan, malah melibatkan sumber manusia iaitu kreativiti dan idea yang dimiliki oleh seseorang individu. Castaneda 2015. Perkongsian pengetahuan sangat penting dan harus diamal dalam organisasi kerana ianya dapat menyokong aktiviti inovasi pekerja. Duplessis 2005. Pekerja yang mempunyai pemerkasaan psikologi akan menunjukkan tingkah laku inovatif dalam melaksanakan tugasan yang diberi dan seterusnya mencapai tahap prestasi kerja yang lebih tinggi. Seperti mana kajian yang dilaksanakan oleh Afsar 2018. Slide yang seterusnya menunjukkan ulasan kajian lepas. Cadangan kajian ini akan melibatkan 3 pemboleh ubah iaitu perkongsian pengetahuan, tingkah laku inovatif dan pemerkasaan psikologi. Lin 2007 mendefinisikan perkongsian pengetahuan sebagai perkongsian pengalaman dan maklumat oleh individu antara satu sama lain. Ibrahim dan Heng 2015 menyatakan bahawa perkongsian pengetahuan adalah komunikasi semua jenis pengetahuan merangkumi pengetahuan eksplisit dan implisit melalui interaksi, aktiviti sosial dan juga latihan. Maksada 2016 menyatakan bahawa aktiviti pertukaran pengetahuan eksplisit dan implisit oleh individu adalah perkongsian pengetahuan yang seterusnya mereka akan bekerjasama untuk menghasilkan pengetahuan baru. Aktiviti penerokaan, penjanaan, perkenalkan dan pelaksanaan idea yang merangkumi produk, proses kerja dan prosedur adalah tingkah laku inovatif menurut De Jong dan Dean Hartog 2010, Clason dan Street 2001 serta Scott 1994. Jensen 2000 merujuk tingkah laku inovatif sebagai peranan pekerja, kumpulan atau organisasi yang mencipta, memperkenalkan dan mengimplementasi idea-idea baru. Manakala Doreen Bosch 2005 menyatakan bahawa konsep tingkah laku inovatif terdiri daripada 2 komponen iaitu kreativiti dan implementasi. Pemerkasaan psikologi boleh dikategorikan kepada 3 menurut PARC 2013 iaitu pemerkasaan struktur, pemerkasaan kepimpinan dan pemerkasaan psikologi. Bagi tujuan cadangan kajian ini, fokus adalah kepada
pemerkasaan psikologi. Menurut Spitzer 1995, pemerkasaan psikologi adalah konstruk motivasi intrinsik yang terdiri daripada 4 dimensi, iaitu makna, kecekapan, penentuan diri dan kesan yang menunjukkan kesan psikologi ke atas pekerja. Manakala Ibrahim 2018 menyatakan bahawa pemerkasaan psikologi adalah proses menurunkan kuasa kepada pekerja dalam menguruskan fungsi sesebuah organisasi. Slide yang seterusnya ialah pembentukan hipotesis. Hipotesis yang pertama, perkongsian pengetahuan mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif pekerja. Pengkaji lepas Asurat Kodi dan Kim 2010, 2020 serta Wah 2018 mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif pekerja. Walau bagaimanapun, Kang dan Lee 2017 mendapati bahawa hubungan antara perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif adalah tidak signifikan. Begitu juga kajian oleh Yesif dan Hillak 2013, yang mana perkongsian pengetahuan tidak mempengaruhi tingkah laku inovatif pekerja. Oleh itu, berdasarkan perbezaan dapatan hasil kajian ini, adalah penting supaya untuk menguji hubungan antara perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif pekerja. Hipotesis yang kedua, perkongsian pengetahuan mempunyai hubungan dengan pemerkasaan psikologi. Hasil kajian yang terkini oleh Al-Gabas 2020 menyatakan bahawa hubungan positif antara perkongsian pengetahuan dan pemerkasaan psikologi. Begitu juga kajian oleh Faiz 2019, perkongsian pengetahuan mempengaruhi pemerkasaan psikologi pekerja. Namun demikian, kajian yang dilaksanakan oleh Kalajahi dan Janani 2015 mendapati bahawa perkongsian pengetahuan tidak mempunyai kesan ke atas pemerkasaan. Oleh itu, kajian ini perlu dilaksanakan dalam memastikan hubungan antara perkongsian pengetahuan dengan pemerkasaan psikologi. Hipotesis yang ketiga, pemerkasaan psikologi mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif pekerja. Kajian oleh Abdul Latif 2016 mendapati bahawa pemerkasaan psikologi mempengaruhi tingkah laku inovatif pekerja. Ini juga kajian yang dilaksanakan oleh Rahman 2015, apabila pemerkasaan psikologi pekerja dicapai, pekerja akan meningkatkan tingkah laku inovatif mereka. Walau bagaimanapun, kajian oleh Amundsen dan Martinson 2015 mendapati bahawa pemerkasaan psikologi tidak mempengaruhi kreativiti. Lanjutan itu, cadangan oleh Dino Senzo 2016 menyatakan bahawa kajian lanjut perlu dilaksanakan bagi memahami pemerkasaan psikologi di pelbagai peringkat pekerja. Oleh itu, berdasarkan saranan oleh Dino Senzo, kajian ini akan mengkaji pemerkasaan psikologi sama ada yang mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif pekerja. Hipotesis yang keempat, pemerkasaan psikologi sebagai pengentara antara hubungan perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif pekerja. Yang 2019 dalam kajiannya menunjukkan bahawa pemerkasaan psikologi sebagai pengentara signifikan dalam hubungan antara kepimpinan serven dan kreativiti pekerja. Begitu juga kajian oleh Banta dan Nayak 2020, pemerkasaan psikologi sebagai pengentara dalam hubungan antara spiritual tempat kerja dengan tingkah laku inovatif. Begitu juga dengan kajian oleh Afsar dan Umrani 2019 mengatakan bahawa pemerkasaan psikologi sebagai pengentara dalam hubungan antara kepimpinan transformasi dan tingkah laku inovatif. Slide ini menunjukkan cadangan kerangka teori. H1, H2 dan H3 diwakili oleh H1, H2 dan 3 bagi menunjukkan hubungan langsung antara pemboleh ubah perkongsian pengetahuan, pemerkasaan psikologi dan tingkah laku inovatif pekerja. Manakala H4 menunjukkan pemerkasaan psikologi sebagai
pemboleh ubah pengantara antara perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif pekerja. Kerangka teori ini dibangunkan berdasarkan teori pertukaran sosial yang menerangkan hubungan timbal balik interaksi individu yang akan mewujudkan kepercayaan, obligasi dan saling memanfaatkan antara satu sama lain. Provenzano 2017. Cadangan kerangka teori ini akan diukur menggunakan instrumen yang telah pun diuji oleh para pengkaji lepas. Slide ini menunjukkan kepentingan kajian. Yang pertamanya, untuk membuktikan hubungan tidak langsung antara perkongsian pengetahuan dan tingkah laku inovatif pekerja melalui pemerkasaan psikologi, di mana Terlings 2015. Selain itu, Oda RD 2015 menyatakan kurangnya fokus diberikan kepada tingkah laku inovatif di peringkat individu, yang mana kajian-kajian lepas banyak memberi fokus kepada peringkat organisasi. Kajian terdahulu juga kurang mengkaji bagaimana meningkatkan tingkah laku inovatif pekerja di sektor awam, Bosniak 2017, yang mana tumpuan lebih diberikan kepada sektor inovasi oleh pengkaji lepas. Seterusnya, kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif yang menggunakan teknik permodelan persamaan berstruktur, structure equation modeling, yang mana akan menggunakan perisian Amos, di mana yang dicadangkan oleh Terlings 2015. Selain itu, kajian ini akan membantu pihak pengurusan sumber manusia dalam rangka program latihan dan pembangunan bagi pekerja sektor awam dan memperkayakan ilmu pengetahuan serta kefahaman berkaitan dengan semua pemboleh ubah yang boleh menjadi rujukan kepada para pengkaji pada masa akan datang. Sebagai kesimpulan, cadangan kajian ini adalah selaras dengan inisiatif di bawah Rancangan Malaysia ke-12 yang mana baru saja diumumkan oleh pihak kerajaan bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang menekankan kepentingan inovasi dalam perkhidmatan awam. Dengan itu, kajian ini diyakini akan membantu menggalakkan aktiviti serta sikap tingkah laku inovatif pekerja di sektor awam. Melalui kerangka teori dicadangkan, perkongsian pengetahuan dan pemerkasaan psikologi wajar dikaji dalam mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam di semua peringkat bagi memastikan matlamat dan strategi yang telah dirancang oleh pihak kerajaan tercapai. Sekian saja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.